Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke program webinar hari ini Sembang-Sembang ASNB. Hari ini kita bawa tetamu khas ya. Okey, untuk tajuk yang special, pelaburan saham. Apa yang pelabur baru perlu tahu? Sama saya hari ini ialah Encik Muhammad Syazni bin Nizar. Apa khabar Encik Syazni? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Okey, Encik Syazni ni merupakan seorang pakar perancangan keuangan ya. Beliau kita bagi kenal-kenal sikit ya, sebab kita hari ni pasal tajuk pun special dan kita ada percakapan luar. Encik Syazni ni merupakan penasihat pelaburan yang berdaftar dengan Malaysian Financial Planning Council dan lagi lah Registered Financial Planner ya, RFP. Okey, beliau merupakan pengasas dan tenaga pengajar di Equilogy. Okey. Itu syarikat dia sendiri ya. Sebelum Equilogy ini diasaskan, Encik Syazni pernah memegang jawatan sebagai Senior Investment Specialist di sebuah firma pengurusan harta, wealth management di Singapura. Okey, dan berpengalaman mengurus klien high net worth dan juga pelabur runcit dalam instrumen pelaburan. Encik Syazni juga salah seorang speaker jemputan Bursa Malaysia dalam memberi pendidikan pelaburan dalam webinar series Bursa Academy. Selain itu, dia juga speaker jemputan Share Investor and Investing Note dalam seminar tahunan Invest 360. Oh, bukan calang-calang ya Encik Syazni, pengalaman. Okey. Biasa je tu. Bersemangat untuk hari ini. Semangat. Pun cantik, cuaca pun cantik di KL, di tempat Encik Syazni macam mana? Cuaca okey ya? Alhamdulillah, cerah hari ni. Cantik Mendung sikit, tapi okey, lighting semua cukup. Oh, lighting semua cukup kan? Ini Encik Syazni bukan di halaman rumah sebuah lighting cantik cuaca. Okey, bukan halaman rumah. Alright. Saudara-saudari sekalian, para peserta webinar. Okey. Sedikit peringatan sebelum saya serahkan sepenuhnya pada Encik Syazni. Semasa webinar ni berlangsung ni, anda ada soalan, okey, gunakan ruangan chat sama ada di Facebook ataupun Zoom. Panelis kami kita akan kumpul soalan tu, okey, pasal masa pun terhad, kita akan kumpul soalan tu untuk sesi Q&A pada penghujung sesi nanti. Alright. Seterusnya, okey, kita nak peringatkan saudara-saudari, kita akan ada e-sijil untuk program untuk hari ini. Hanya tunggu saja pautan dan kod QR pada akhir sesi nanti. Okey. Dan juga akhir sesi kita juga ada pop quiz ya. Alright. Hadiahnya berupa voucher Touch and Go untuk dimenangi. 3 soalan mudah. Senang saja. Jadi, apa yang perlu buat ialah saudara-saudari tunggu sehingga akhir rancangan. Alright, Cik Syazni. Oh, nampak macam tak sabar lah tu. Okey. Dah warm up. Okay, kita bagi pandang panas sikit dah ni. Alright. Dengan ini saya serahkan kepada Encik Syazni bin Nizar. Okey, untuk webinar beliau yang bertajuk pelaburan saham, apa yang pelabur baru perlu tahu. Dipersilakan Encik Syazni. Okey, terima kasih. Izinkan saya share screen. Alright, teruskan, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Iskandar atas introduction, atas introduction yang diberi tadi. Tak ada apa pun, saya yang lagi berbesar hati sebab dijemput PNB, dijemput SNB bersama dengan Bursa Malaysia untuk jayakan sembang-sembang SNB pagi ni. Dan saya harap penonton-penonton, partisipan semua berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan selamat. Kita semua diuji, setiap orang ujian dia berbeza. Kita tak boleh bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain, tapi yang saya selalu nak ingatkan, kita cuba pandang dari sudut hikmah, kita pandang dari sudut positif apa yang kita dapat daripada ujian-ujian kita, tak kiralah ujian anda besar atau ujian anda kecil ke dalam pandemik ni. Sebab itulah satu-satunya tempat bergantung yang yang kita perlu beri pergantungan. Okey. So untuk sembang-sembang ASNB, tajuk hari ini saya agak tertarik untuk nak tahu berapa ramai partisipan yang sebenarnya baru dalam pelaburan saham. Sama ada anda tak pernah labur saham atau anda baru je buka akaun semalam
akaun CDS, ataupun anda position yang anda beli tu baru position pertama. Boleh tak kalau dalam partisipan pagi ni, kalau ada yang merupakan pelabur baru, boleh tak anda tulis saya dekat ruangan chat, saya nak tengok berapa ramai, saya nak kenal tengok ada tak pelabur baru dalam ni. Harap-harap sesi pagi ni dapat memberi nilai tambah kepada anda. Boleh tak tulis saya tulis banyak-banyak dekat ruangan chat. Tuan Hanif Aziz, saya Nick Daniel, Najwa, ramai Najwa belum buka akaun atau belum labur. Okey, ramai. Okey. Thank you so much. Terima kasih semua sebab atas participation. Belum pun banyak juga ni. Syazani, Ar-Rahman, Rahman dah. Okay. Alia belum. Okey. Ada lebih, boleh saya kata 50-50 lah. Separuh-separuh, ada yang dah, ada yang belum. Okay, it's good. Harap kalau yang dah ada akaun, yang dah pernah melabur, yang dah tahu melabur saham, harap sesi ni dijadikan sebagai refresher. Okay, refresher untuk anda cek balik adakah pemahaman anda betul, adakah pengetahuan anda cukup dan sebagainya. Untuk yang belum, harap ini menjadi titik permulaan kepada anda untuk melangkah masuk instrumen saham. Sebab dalam pengalaman saya, setiap orang dia ada jalan cerita dia yang berbeza bila melibatkan pelaburan. Ada setengah orang dia mula melabur dengan terkena scam dulu. Dia kena scam awal, lepas tu baru dia kenal, oh rupanya ini cara yang betul. Ataupun dia mula daripada mungkin latar belakang keluarga dia memang dah orang-orang yang dah terlibat dalam pelaburan saham, jadi dia membesar dengan ayah, pakcik, makcik, mak dia sembang dengan ahli keluarga pasal saham, jadi dia tahu. Nah, ada setengah orang pula memang dia first investment tu mungkin dia invest dalam instrumen lain. Contoh macam dia start dengan ASB dulu, kemudian dia pergi kepada instrumen-instrumen lain, barulah kepada saham atau terbalik. Macam-macam. Setiap orang ada jalan cerita dia yang berbeza. Sebab tu saya nak kaitkan dengan satu mentaliti yang anda semua perlu ada dulu, iaitu pelaburan ialah sebuah journey, ialah sebuah jalan cerita, ialah sebuah kronologi. Dia pelaburan bukan macam berbentuk one off. One off ni contohnya anda masuk, anda dapat untung, anda jual, that's it, anda stop. Tak. Ataupun anda masuk, alami kerugian, duit habis, anda keluar, stop. Itu bukan satu journey, itu berbentuk one off. Pelaburan sepatutnya merupakan satu jalan cerita. Jalan cerita ke mana? Kepada investment objektif kita, kepada financial objektif kita. Itu jalan-jalan akhir, itu matlamat kita. Jadi along the way perlu ada apa? Perlu ada konsistensi, perlu ada disiplin, perlu ada management pengurusan pelaburan anda. Bukan macam harapkan bulan jatuh ke riba tiba-tiba ada. Tak, perlukan sedikit effort, perlukan sedikit usaha untuk mengurus pelaburan anda sampailah anda capai objektif anda. Itu matlamat pelaburan sebenarnya, bukan berbentuk one off. So itu sedikit mentality, mindset yang anda perlu ada sebelum anda start labur. So dalam topik kali ini yang saya akan kaitkan, bagi saya tukar pointer, alright. Okay, tak perlu, Tuan Iskandar dah sampaikan tadi. Okay, agenda. Pagi ini kita akan go through 8 agenda, bermula daripada mengenali saham, macam mana kita nak labur saham, kategori-kategori saham yang ada dalam Bursa Malaysia, fahami risiko, cara untuk beli dan jual, fahami charge yang akan dikenakan kalau anda nak beli saham, tips-tips kepada pelabur baru. Ni tunggu sebab sini panjang sikit, saya include slide yang panjang. Dan last kali kita akan akhirkan dengan selain saham apa lagi yang ada sebenarnya dalam Bursa Malaysia ni. Itu agenda kita. Apa boleh dengar lagi? Okay. First agenda, mengenali laburan saham. Apa tu saham? Saham ni mungkin kalau kalau nak tengok maksud perkataan tu, kalau siapa yang tak tahu maksud saham mungkin dia tak dapat relate. Tapi kalau kita tengok dalam bahasa English, saham boleh dikatakan sebagai share. Share, kongsi. Apa yang dikongsi? Dan kalau saya kongsi tu, apa yang dikongsikan? Apa yang saya kongsi? Perkongsian dalam share sebenarnya adalah perkongsian pegangan dalam perniagaan syarikat tersebut. Kita beli satu saham syarikat, contoh saham ABC. Kita beli saham, kita pegang
perkongsian dalam perniagaan ABC. Dalam erti kata lain, kita sebenarnya merupakan salah satu owner, salah satu pemilik dalam syarikat tersebut. Cumanya perkongsian kita kecil lah, sebab kalau kita pelabur runcit, pelabur biasa, pelabur kecil, kita invest satu lot, kita invest 2 lot, kita invest beberapa ratus ringgit. Kita masih merupakan owner, kita masih ada pegangan dalam syarikat tersebut, tapi kita secara tidak langsung kita merupakan sebenarnya owner of the company. Kita ada hak untuk menyuarakan pendapat ataupun ada hak untuk mengundi sebarang resolusi, katakan syarikat nak buat sebarang amendment, sebarang pertukaran, sebarang restructuring, corporate action dan sebagainya. Dalam AGM kita boleh undi sama ada kita setuju atau tak setuju dengan resolusi syarikat. Jadi itu merupakan hak kita sebagai pemegang saham. Jadi apa yang saya nak anda nampak dalam konteks perkongsian ni ialah anda sebenarnya running a business. Anda cuma own part of the business. Anda bukan terlibat dalam operasi untuk menjalankan perniagaan syarikat tersebut. Tak. Perniagaan syarikat, operasi syarikat, pengurusan staff-staff yang jalankan. Tapi macam mana penglibatan anda? Anda cuma terlibat secara memegang sebahagian saham. Itu maksud share, itu maksud saham. Saya nak twist sikit pemahaman kita semua. Macam mana kita terfikir biasanya kalau kita nak dapat duit tambahan, side income, kita mesti akan, benda pertama yang kita terfikir dulu ialah saya nak jual produk dekat Shopee lah, saya nak jual produk dekat Lazada lah, betul tak? Saya nak jadi agent lah untuk produk mana-mana, saya nak jadi agent lah untuk, nak jadi dropship lah untuk apa-apa produk. Itu pun maksud kita run the business. Kita jalankan operasi syarikat tu dengan sendiri. Kita buka, kita establish satu syarikat, kita daftar satu syarikat dengan SSM, kita decide kita nak buat apa dengan perniagaan, kita nak buat bisnes apa. Kita kaji, okey, market apa yang sekarang ni tengah hot, tengah viral, yang saya nak take advantage kepada kitaran tersebut untuk saya jual produk, untuk saya jalankan perniagaan, contohnya. Jadi, in other words, sebenarnya selain daripada anda usahakan sendiri sebuah perniagaan, anda boleh juga pilih untuk pegang saham sebuah syarikat dan orang lain yang tolong operasi, orang lain yang tolong jalankan perniagaan. Dua-dua bermaksud berniaga, memiliki perniagaan, tapi satu bukan anda buat kerja, satu lagi anda sendiri buat kerja. Okay, itu beza dia. Tapi ramai orang tak nampak bila kata saham, ramai yang terfikir, oh saya nak buka chart, saya nak beli RM1, saya nak jual RM1.50. Lepas tu saya keluar. Ramai bila cakap saham, ramai yang terfikir macam tu. Tapi ramai yang tak faham sebenarnya asas kepada saham ialah syarikat. Syarikat digerakkan oleh apa? Oleh perniagaan. Jadi kalau kita nak faham syarikat, kita perlu faham perniagaan dia. Related to this, saya ambil satu contoh. Katakan satu pemilik syarikat ASMB Coffee. Okay, katakan dia buka kedai kopi, jual kopi lah. Cafe, sebuah cafe hipster katakan. Alright? Kalau pemilik perniagaan tu dia datang kepada anda dan dia tanya kepada anda, nak tak kita expand bisnes ni sama-sama? Nak tak kita gabung, kita buat bisnes sama-sama, kita run bisnes sama-sama? Apa soalan yang anda akan tanya kepada pemilik perniagaan tu? Logically, anda akan, sebelum anda decide untuk join dia, untuk laburkan duit anda akan tanya soalan macam ni. Crowd flow untuk bisnes tu okey tak? Crowd flow untuk kedai tu okey tak? Dalam sejam, orang yang lalu lalang dekat kedai tu 10 orang ke 500 orang? Crowd flow. Ataupun anda mesti akan tanya soalan yang, adakah lokasi dia dekat tempat hotspot? Tempat ni tempat yang ramai orang ke tak? Tempat ni banyak bank, tempat ni banyak office yang kalau orang nak pergi bank ambil nombor, dia tengok lama lagi, okey dia keluar, dia pergi dulu lepak kafe beli kopi. Adakah tempat ni tempat hotspot? Ataupun soalan yang anda akan tanya, ada risiko tak kehilangan semua yang saya labur?
apa risiko-risiko yang berkaitan dengan jalankan perniagaan di SMB Coffee ni. Persaingan dia macam mana? Ada tak pesaing-pesaing yang orang lagi suka pergi sana? Apa kelebihan yang SMB Coffee ni ada kalau saya nak labur? Kemudian soalan yang lain is about management. Adakah pengurusan syarikat ni boleh dipercayai, berkredibiliti, kompeten ke tak, boleh percaya ke tak owner ni? Nanti dapat duit, dia cabut, hilang. And then what is the turnover? Contoh dalam sejam, berapa cawan kopi saya boleh jual? Dalam sejam, katakan 100 cup ke 200 cup bila peak hour. Ini soalan-soalan yang rationally anda akan labur bila ada satu pemilik perniagaan approach anda, tanya nak join ke tak. Anda takkan tanya soalan macam, kalau saya invest hari ni 1,000, esok boleh jadi 2,000 tak? Rationally anda takkan tanya soalan macam tu. So sama juga macam saham, kalau anda pilih untuk invest dalam sebuah saham, sebuah syarikat, anda perlu tengok, okay, perniagaan dia macam mana, position dia dalam industri tu macam mana, dia ada advantage tak kalau dibandingkan dengan pesaing-pesaing dia yang lain, apa kelebihan dia, apa daya saing dia, competitiveness dia berbanding dengan player-player yang lain dalam industri yang sama. Benda-benda macam tu yang kita akan tengok sebelum kita melabur. So, ideally, investing is like doing a business. Macam mana anda run business anda sendiri. Anda perlu lihat sama ada syarikat boleh menjana lebih banyak pendapatan untuk anda, untuk pemegang saham ataupun tidak. Dan jika anda buat keputusan untuk melabur, anda seharusnya lihat syarikat tu macam mana anda lihat bisnes anda sendiri. That is the essential way of looking at pelaburan saham. Alright, cukup dengan introduction. Kita masuk kepada yang lebih berbentuk teknikal sikit lah. So anda dah faham apa tu saham? Okay, let's say anda sekarang anda decide, okay, saya nak start pelaburan saham. Apa yang perlu anda buat? Macam mana anda nak mula kan? Sebelum anda mula, kena dah ada account dulu. Kalau kita nak beli saham, tak ada account, macam mana nak beli? Okay, first, apa yang anda perlu ada ialah CDS account, Central Depository System account. Apa yang selalu kita tengok reminder cakap, okay, buka account, dia sebenarnya adalah buka ni, CDS account. Dengan setiap broker dalam Malaysia ada banyak broker-broker institusi yang tawarkan khidmat pelaburan saham, jadi anda boleh buka account CDS dengan broker-broker ni ataupun dengan institution tu. Dan satu IC, satu broker, anda boleh buka satu CDS account dengan satu IC. Okay, anda boleh mohon dengan mana-mana, anda boleh rujuklah senarai penuh broker-broker yang ada dengan yang diiktiraf oleh Bursa Malaysia, dan anda boleh pilih mana-mana satu. Tapi anda perlu ingat, kalau buka account bukan buka trading account, anda buka CDS account. Dan CDS account akan datang dengan trading account. Apa beza dua-dua ni? Yang anda guna untuk beli jual beli saham tu adalah trading account. Apa yang anda buka ni adalah untuk tujuan pegangan saham, ni adalah CDS account. CDS account dia terbagi kepada dua, satu Islamic, satu konvensional. Ada beberapa perbezaan dia. Antaranya yang paling penting, kalau kita sebagai umat Islam memang diwajibkanlah buka CDS account yang Islamic. Satu ciri dia adalah kalau buka CDS Islamic account, saham-saham yang ada semuanya adalah yang syariah compliant sahaja. Saham yang anda boleh pilih untuk beli itu cuma ada saham Islamic, saham syariah compliant sahaja. Kalau konvensional dia boleh beli semua, termasuk yang non syariah compliant. Kemudian dari okey, saya tunjuk trading account dulu. Yang tadi CDS account ada dua, Islamic dengan konvensional. Kalau anda Islam memang diwajibkan atau digalakkan, diwajibkanlah, diwajibkan anda buka Islamic CDS account. Dan kemudian it comes with trading account. Trading account pun ada dua, satu direct, satu nominee. Okay, untuk tak nak complicated, tak nak bagi keliru, anda cuma ingat dua perkara. Direct ialah saham yang dibeli tu, kalau nak tengok balik rekod pegangan saham tu, katakan bursa nak check, okey, dalam saham ni ada siapa pemegang saham. Okay, dari situ direct account akan nampak directly nama anda.
pegangan tu akan diregister, akan didaftar atas nama anda sendiri. Berbeza dengan nominee account, nominee ialah ada broker tu dia akan bertindak sebagai agent untuk uruskan sebarang proses bagi pihak anda. Jadi bila cek balik nama pegangan tadi, dia akan nampak nama nominee ni dulu. Contoh kalau broker ABC, dia akan nampak broker ABC, belakang tu baru nama anda. Dia masih pegangan anda, cumanya disebabkan ada broker ni bertindak sebagai agent sebab kerana berbentuk nominee, jadi nama ni akan berada di hadapan. Itu je beza dia. Dan perbezaan yang lain, direct account dia lebih bersifat do it yourself, DIY. Contoh, bila syarikat ada buat satu aktiviti corporate action macam right issue, warrant, anda perlu lakukan formality itu sendiri. Anda perlu isi form, anda perlu download, isi form, beli sediakan dokumen-dokumen yang perlu dan submit sendiri. Anda post balik kepada broker. Berbeza dengan nominee, nominee ialah agent itu sendiri akan buat untuk pihak anda, akan uruskan untuk pihak anda. Anda cuma notify, kata okey, saya nak participate dalam satu corporate exercise ni. Okay, so agent tu akan proses untuk anda. Tapi sudah tentu dia datang dengan kos yang minimum sebab dia tolong uruskan bagi pihak anda. Satu lagi perbezaan yang ramai suka nak tengok ialah participation dalam IPO. IPO ni adalah bila satu syarikat dia baru nak disenaraikan, jadi ramai yang nak mohon untuk dapat sebahagian unit pegangan dalam syarikat tersebut. Itu participation dalam IPO. Untuk direct account boleh participate, untuk nominee account tak dapat. Alright, itu perbezaan dia. Dan trading account ni pula dia ada 3 jenis, senang cerita saya kata 3 jenis kaedah. Kaedah apa? Kaedah satu ialah ada 3, satu cash account, contra account dengan margin account. Apa beza 3 ni? Cash account paling senang faham, dia macam debit card. Apa maksud debit card? Berapa banyak cash yang anda ada dalam cash account tu, banyak itulah anda boleh gunakan untuk membeli saham. Katakan kalau anda ada 1,000 lah anda boleh guna. Kalau ada 5,000, 10,000, amount tu lah anda boleh guna. Tak boleh guna lebih. Itu cash account. Contra account dia macam credit card. Tadi debit card, ini macam credit card. Contra account akan membolehkan anda untuk membeli pada 3 atau 5 kali lebih banyak daripada amount dalam akaun anda. Kalau ada 1,000, anda boleh invest up to 3,000 atau 5,000. Macam credit card. Sama lah, kita tak ada duit tu, tapi credit card tu bagi kita limit, katakan 15,000. Kita boleh guna 15,000 tu pada masa yang sama anda perlu bayar baliklah dalam masa sebulan. Kalau tak bayar balik dalam masa sebulan, anda akan kena interest. Sama. Anda tak ada duit tu tapi anda limit. Contra account pun sama. Anda cuma ada 1,000 tapi anda boleh invest up to 3,000 atau 5,000 macam credit card, tapi anda perlu bayar balik. Kalau anda tak bayar balik dalam masa 2 hari, sebab kita akan tunjukkan settlement cycle tu 2 hari, saham anda akan liquidate, saham anda akan dijual. Itu kontra. Margin account pula dia macam personal loan. Tadi debit card, kemudian credit card, ini personal loan. Sebab anda boleh cagarkan pegangan saham anda untuk dapatkan tambahan duit, tambahan dana untuk dilabur. Itu margin account. Tapi dalam erti kata lain, anda sebenarnya berhutang untuk labur. Bila kalau saham anda is doing okay, saham anda bagi profit, ada return positif banyak, dan tapi kalau anda rugi, maksud anda perlu tambah lagi lebihan perbezaan yang anda gunakan tadi, capital anda pun berkurang. Itu risiko yang terlibat dengan margin ataupun kontrak account. Sebab tu dalam CDS Islamic, CDS account jenis Islamic, dia cuma ada cash account. Sebab dia tak melibatkan duit yang bukan kepunyaan kita, bukan milik kita, guna duit tambahan tak, dan terlibat dalam berhutang.
Islamic punya CDS account dia cuma ada cash. Alright. So dah tengok account, sekarang kita nak tengok, contoh anda dah ada account, kita tengok saham apa yang anda boleh beli. So bila nak beli, anda mesti macam ternampak, kenapa? Contoh dalam platform broker tu, kalau anda dah buka nanti untuk siapa yang baru, anda akan nampak macam, kenapa setengah saham ni ada color ni, sebenarnya color ni, setengah saham color lain, setengah saham color lain pula. Perbezaan dia sebenarnya adalah kategori ni, 3 kategori ni, main market, ACE dan juga lead market. Anda boleh baca, okay, dia punya penerangan dekat sini, tapi untuk mudahkan pemahaman anda, saya boleh tunjukkan dari 3 sudut. Satu dari segi size, satu dari segi accessibility, tahap kebolehcapaian kepada saham-saham dalam setiap market ni, kemudian dengan tahap kawal selia, tahap monitoring daripada Bursa Malaysia, daripada Suruhanjaya Security ke atas saham-saham ni tadi. Kita boleh tengok dari 3 sudut. Tapi yang saya nak tekankan, lead market ni dia adalah pasaran yang untuk saham-saham bersaiz kecil. ACE ni sederhana, main market ni paling besar. Itu dari segi size kalau nak tengok. Dan lead market ni, seperti yang saya terangkan, dia adalah platform untuk perusahaan kecil dan sederhana yang dia masih belum penuhi syarat untuk masuk ke pasaran ACE, tapi disebabkan syarikat ni dia nak berkembang, dia nak kembangkan operasi, dia perlukan dana lebihan untuk dia expand the business. Jadi Bursa Malaysia sediakan platform lead market untuk syarikat-syarikat kecil ni dapat akses untuk tambahan dana. Tapi disebabkan syarikat kecil ni risiko dia relatively lebih tinggi, jadi Bursa Malaysia buka untuk pelabur sophisticated sahaja yang boleh labur dalam lead market. Pelabur sophisticated ni apa? Dia terbagi kepada 2. Kalau anda entity, aset bersih, net asset anda perlu melebihi 10 juta ringgit. Kalau anda merupakan individu, aset pribadi, net asset pribadi anda perlu melebihi 3 juta ringgit, atau annual income anda, pendapatan tahunan kasar gross perlu melebihi 300,000. Cukup syarat ni baru jadi sophisticated investor, baru boleh invest dalam lead market. Saya suka nak sentuh tentang CEO Bursa ada cakap lead market ni sebenarnya lebih dekat dengan hati dia. Sebab apa? Sebab syarikat-syarikat ni, yes, walaupun dia kecil, tapi dia merupakan masa depan negara. Jadi kalau kita ada bakat-bakat, kita ada syarikat-syarikat yang berpotensi tapi dia masih kecil, syarikat-syarikat inilah yang sepatutnya mendapat lebih penjagaan, nurturing, guidance untuk kita support dan kembangkan dia, dan hopefully menjadi nama besar yang contribute balik kepada Malaysia. Itu kenapa lead market sangat dekat dengan hati dia, itu yang dia katakan. Saya setujulah juga sebab everything has to start from somewhere. Syarikat besar yang kita tengok sekarang ni semua bermula daripada syarikat kecil. Semua berkembang slowly menjadi syarikat yang besar. Okey, itu 3 kategori saham. Macam yang saya cakapkan, saya akan susun ikut, tadi kita tengok size, kemudian tahap kebolehcapaian, accessibility to capital, to dana, to duit-duit pelaburan daripada pelabur-pelabur. Okey, kalau tengok tahap accessibility, kebolehcapaian, main market adalah paling besar sebab kita boleh beli, semua boleh beli. Tapi lead market hanya terbuka kepada sophisticated investor. So daripada piramid ni anda boleh tengok lead market yang paling kecil, tahap kebolehcapaian dia. Kemudian dari sudut tahap pemerhatian, tahap kawal selia daripada bursa, daripada SC, lead market paling kecil, tapi yang paling ketat, paling strict ialah terhadap main market. Sebab tu kalau anda tengok mendalami syarat-syarat yang mesti dipenuhi ni, main market ni ada macam-macam. Dia kena achieve revenue berapa banyak, dia kena achieve keuntungan berapa banyak, dan tahun yang terbaru ni, paling latest ni, dia punya keuntungan kena lebih 6 juta. Dan ada banyak syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dimasukkan ke dalam main market, untuk kekal dalam main market.
Right? Tiga sudut yang anda boleh tengok antara lead, ace dan main market ni. Kemudian agenda keempat, kita dah tengok macam mana nak mula, kita dah tengok macam mana nak buka account, kita dah tengok saham tu apa, kita dah, kalau nak start melabur kita dah tengok kategori apa. Sekarang kita nak tengok risiko apa pula kalau invest dalam saham. Sebenarnya risiko ni terlalu banyak. Kalau saya nak bagi contoh, katakan syarikat A dan B. Syarikat A perniagaan dia cuma dalam Malaysia. Syarikat B perniagaan dia ada dalam Malaysia, ada dekat negara luar, negara asing. Jadi di situ ada risiko dari segi ekonomi luar negara, pertukaran mata wang luar negara, macam-macam. Dan kalau dalam Malaysia pun kena tengok adakah perniagaan dia banyak dalam sektor manufacturing tapi sedikit dalam sektor katakan plantation. Kalau apa-apa jadi dekat plantation, mungkin sebab location dia kecil, so dia tak terganggu sangat. Tapi kalau apa-apa jadi dekat manufacturing sector, syarikat ni akan terkesan banyak elemen-elemen yang terlibat kalau kita nak sentuh tentang risiko. Tapi saya nak kategorikan risiko-risiko ni menjadi dua yang paling asas. Satu sistematik, risiko sistematik, dan risiko tak sistematik, unsystematic risk. Saya nak tunjuk enam elemen dari segi maksud. Pertama, sistematik ni dia risiko atau ancaman yang lebih bersifat menyeluruh, yang lebih bersifat besar, general. Dia berkaitan dengan keseluruhan pasaran atau keseluruhan segmen, keseluruhan industri, dia lebih general. Kemudian unsystematic, dia lebih tertumpu kepada apa? Dia lebih tertumpu kepada firma, satu-satu syarikat, satu-satu industri tertentu. Dia lebih fokus lah, senang cerita. Kemudian dari segi impact, dia pula untuk systematic, sebab dia berbentuk general kan. So dia akan affect sebilangan besar instrumen, sebilangan besar security, sebilangan besar pelaburan dalam pasaran. Kemudian untuk unsystematic, sebab dia kecil, so dia terhad kepada syarikat atau industri tertentu. Kemampuan untuk mengawal, mampu tak kita kawal risiko-risiko ni? Untuk systematic agak sukar atau tak dapat dikawal langsung. Untuk unsystematic, yes, kita boleh kawal. Dengan cara apa? Saya tunjukkan dari segi perlindungan pula. Untuk systematic sebab dia susah kawal, tapi kita tahu dia melibatkan sebilangan besar instrumen. Maksudnya ada setengah instrumen yang akan terefek, ada setengah instrumen yang takkan terkesan. Contoh instrumen yang paling senang ialah equity, saham dengan fixed income atau bond. Kalau untuk anda yang dah tahu, hubungan antara equity dengan bond ni biasanya dia negatively related. Dia hubungan dia songsang, satu naik, satu turun. Satu turun, satu naik. Untuk yang belum tahu, anda ni adalah informasi baru untuk anda. So, untuk ada ciri-ciri perlindungan dalam portfolio anda, dalam pelaburan anda, is wise untuk kita ada pecahan dari segi aset kelas tadi, dari segi kelas aset, dari segi instrumen. Kita tak nak macam 100% pelaburan kita, duit kita semua letak dalam saham. It's good untuk kita ada sedikit allocation untuk instrumen yang negatively related. Contoh macam bond. Kalau kata saham jatuh, at least bond dia boleh tampung, dia boleh cover, dia boleh sustain sikit, dia boleh support performance kita. Dan untuk unsystematic yang lebih tertumpu, sebab itu kita tak boleh invest semua duit kita dalam satu je syarikat. Sebab kalau apa-apa jadi dengan syarikat tu, pelaburan kita akan terjejas. So it's good untuk kita beli a few company, kalau boleh pecahkan dia punya exposure mengikut sektor. Ada sektor plantation, ada sektor teknologi, ada sektor industri, ada sektor transportation. Nak cuba pecahkan sebab different sector will have different dynamics. Pergerakan setiap sektor ni berbeza. So kalau ada satu naik, satu jatuh, at least pun boleh balance balik. Itu kegunaan perlindungan. Kemudian dari segi contoh, systematic risk, interest rate risk. Yang paling senang saya nak bagi contoh ialah apa yang kita tengah lalui sekarang ni lah, pandemik COVID-19. Ada tak siapa-siapa yang kata dia langsung tak terkesan dengan COVID-19? Tak, saya rasa semua terkesan.
Ada tak siapa-siapa yang boleh kata pelaburan dia langsung tak ada yang jatuh dalam masa COVID-19? In fact, semua saya dapat pilih dengan tepat semua saham-saham yang naik masa COVID-19. Tak. Semua kan terjejas. Untuk unsystematic risk, contoh dia adalah kewangan dan perniagaan syarikat tu terjejas, atau dia punya perniagaan ni katakan terkesan sampai dia perlu tutup kedai, sampai dia perlu tamatkan perniagaan, tamatkan operasi, atau projek-projek dia tak dapat disiapkan, tak cukup kos, tak cukup kewangan untuk ditampung operasi perniagaan dan sebagainya. Itu lebih bersifat tertumpu kepada syarikat tu je. Itu unsystematic. Dan faktor penyebab, macam kita dah faham, systematic ni biasanya dia bersifat luaran dan unsystematic dia sifat dalaman. Ini adalah kategori risiko yang anda boleh ambil secara mudah, anda boleh faham secara mudah. Tapi kalau nak breakdown lagi yang lebih detail, ada banyak, sangat-sangat banyak. Dalam setiap syarikat punya annual report, dia akan terangkan risk related dengan pelaburan dalam syarikat ni. So dia akan tunjuk foreign exchange risk, business risk, competition risk, macam-macam. Banyak, anda boleh baca satu persatu. Okey. Tapi fakta atau satu yang anda perlu faham, yang anda perlu sedar dan sentiasa ingat ialah kita tak dapat kawal atau teka ke mana harga saham tu nak bergerak. Nak gerak ke atas ke, nak gerak ke bawah ke. Kita tak dapat kawal, kita tak dapat expect. Kita cuma boleh meneka. Okay? Macam, saya rasa dia nak naik, saya rasa dia nak turun. Itu je paling-paling. Dan that's why lah pelaburan sebenarnya ialah satu probability game, satu permainan kebarangkalian. Yes, you can do your own analysis, anda boleh buat due diligence anda sendiri, anda boleh kaji syarikat itu sendiri, anda boleh tengok perniagaan dia macam mana dia positionkan bisnes dia dalam industri tu. Semua tu anda boleh kaji, semua tu boleh baca. Tapi the more yang anda kaji, the more yang anda faham, the more yang anda tahu tentang syarikat tu, the higher probability untuk anda berjaya and lower probability untuk anda lose. Bukan kata tak mungkin lose langsung, still boleh lose. Setiap orang still ada potential untuk rugi, still ada potential untuk kalah. It's just that macam mana anda kurangkan kebarangkalian dan kurangkan kebarangkalian untuk rugi dan tingkatkan kebarangkalian untuk menang. Itu bergantung kepada how well you understand the company. Sejauh mana anda faham bisnes tu. Kalau anda tahu, okay, syarikat ni dia memang monopoli dalam perniagaan tu, so tak ada siapa nak bertanding dengan dia. Dia chances untuk dia berkembang, untuk dia continue operate dalam industri tu tinggi tak? Tinggi. Ataupun kalau dia bukan monopoli pun, kita compare dengan pesaing-pesaing dia antara yang paling ke hadapan, yang paling top berbanding dengan pesaing dia. So chances untuk dia menang is more likely. Itu adalah bergantung kepada analisis anda, due diligence anda. But still, everyone will still be a loser. Setiap orang masih berpotensi untuk rugi, untuk kalah. Cumanya, the best loser is a long-term winner. Kalau anda jenis faham syarikat, okay, anda faham industri tu, anda faham pertumbuhan, growth, potensi, prospek dalam industri. So anda bila kaji balik, anda rasa okay, syarikat ABC ni dia likely untuk mendapat benefit daripada growth dalam industri tersebut, daripada pertumbuhan dalam industri tersebut. Sebab apa? Sebab dia is the leader dalam industri. So you invest dalam company tersebut, anda target in long term, bila pertumbuhan keseluruhan growth dalam industri itu materialize, bila dia menjadi reality dan syarikat tu mendapat tempias positif, mendapat manfaat daripada pertumbuhan tu, so you will be the long term winner. Berbanding dengan orang yang macam, okay, saya masuk ni, saya target nak pegang short term je, saya tak kira apa jadi, kalau jadi, kalau tak jadi saya cut loss. Macam dia tak kaji tengok, okey sebenarnya potensi ini dia lebih bersifat jangka panjang. Kitaran tu dia bersifat kitaran perniagaan yang jangka panjang. Untuk syarikat betul-betul
dapat ambil kesempatan, ambil peluang daripada potensi tu memerlukan masa, memerlukan sedikit masa, perlu tengok macam mana dia run the business, macam mana dia jaga kewangan syarikat. So chances untuk orang tadi tu rugi is lebih tinggi. Sebab tu is a probability game. So itu yang anda perlu faham when it comes to managing risiko dalam pelaburan, menguruskan risiko anda bila melabur. Okey, kemudian dah faham risiko. Kita tengok ni betul-betul nak beli ni betul-betul nak hands on, nak mula membeli, nak mula menjual. Benda pertama, benda basic yang anda perlu faham ialah operating hour lah. Bursa Malaysia pun satu institusi juga, satu syarikat juga, dia pun ada operating hour dia juga. Bukan kita terjaga tengah malam kita nak beli saham Malaysia, tak boleh. So market timing, market yang pasaran Malaysia beroperasi terbahagi kepada 2 sesi. First session, sesi pagi, dengan second session, sesi petang. Dan dua-dua sesi ni dia terbahagi dengan lunch break. Staff Bursa Malaysia pun nak makan juga kan. So dia terbahagi dengan lunch break. First session, sesi pagi, dia bermula dengan pre-opening. Yes, mungkin kalau anda pernah dengar orang kata, oh, market Malaysia buka 9 sampai 5. Tapi sebenarnya ada pre-opening pukul 8.30. Apa maksud pre-opening? Pre-opening ni adalah anda boleh mula place order. Tapi harga saham tak bergerak lagi. Harga saham tak berjalan lagi. Anda cuma boleh place order. Dan masa pukul 9 baru market open, masa tu baru kita tengok harga saham bergerak. So continuous trading sampailah pukul 12, market akan tutup untuk sesi pagi. Sesi kedua, mula trading pukul 2.30, tapi pukul 2 tu anda dah boleh place order. So closing, saya nak tekankan tentang trading at last ni. 10 minit terakhir daripada 4.50 sampai 5, anda masih boleh trade, tapi anda cuma boleh trade pada harga terakhir, the last price. Kalau harga tu masa sepanjang trading hours ni dia trade katakan daripada RM1, RM10, RM20, tapi trading at last tu dia jatuh jadi 90 sen katakan. Anda cuma boleh trade at 90 sen. Itu maksud dia, trading at last, trading at harga terakhir, 10 minit yang terakhir. Alright, ini adalah market timing, membeli dan menjual saham. Kemudian kita ada technicality bila membeli. Saya akan tunjukkan jenis-jenis order, jenis validity, bought lot, settlement cycle dengan tick size. Okey, tengok jenis order. Kalau anda buka account CDS dengan mana-mana broker, anda boleh nampak the order type tu dia ada limit order dengan market order. Ni yang generally ada. Cara mudah untuk anda faham limit ni ialah anda tentukan satu limit untuk harga yang anda nak beli. Katakan anda tentukan limit tu pada harga RM1. Kalau untuk membeli, dia boleh jadi order anda match pada harga yang anda tetapkan. Kalau anda set RM1, match RM1. Ataupun dia boleh jadi lebih rendah. Kalau ada sell, kalau ada allocation, kalau ada unit yang available yang mampu match dengan order anda, dia akan match. Sama ada pada harga RM1 atau lebih rendah. Untuk jual pula sama, anda boleh setkan satu limit, dia akan match pada harga yang anda set atau lebih tinggi, bergantung kepada availability unit yang ada dalam pasaran. Itu untuk limit. Anda setkan satu had, anda setkan satu limit. Berbeza dengan market order, as the word itself dah explain, market order maksudnya anda terbuka untuk sebarang harga pasaran. Kalau anda set pada harga RM1.50, tapi tengok katakan anda nak beli, anda katakan anda set market order harga set pada RM1.50. Tengok harga tu tak sentuh RM1.50, dia terus naik continue naik lagi tinggi. So sistem dia akan cari the best price available pada masa tu untuk match dengan order anda. Kalau dia naik, tiba-tiba naik sampai RM1.06, dia akan match pada RM1.06 sebab itu adalah the best price yang available pada masa tu.
So dia akan match secepat mungkin, as quickly as possible untuk harga saham pada hari itu. Itu untuk market order. Maksudnya anda tak ada limit. Yang ni ada limit, yang ni tak ada limit. Market order ni dia satu advantage yang saya nak terangkan kepada anda ialah kalau anda nak jual. Katakan ada news yang sangat-sangat teruk, ada syarikat ni dia hadapi problem yang sangat-sangat teruk yang memang orang kita tahu orang mesti akan jual saham dia, orang akan jual pegangan dia. So kita tengok harga dia mesti akan jatuh dengan laju. Tengok tiba-tiba jatuh banyak. So untuk situasi macam tu, it's good untuk kita place market order yang sell. Sebab kita nak match cepat, kita nak ada unit yang kita boleh jual secepat mungkin. Itu untuk kebaikan untuk sell. Tapi untuk membeli, katakan kalau naik cepat sangat, anda set RM1.50, tiba-tiba dia naik RM2, anda beli RM2. Itu disadvantage lah, kekurangan kalau untuk membeli. Untuk jual is good untuk place market order because you want to place right away. Anda nak jual right away, nak liquidate pegangan anda right away. Itu adalah jenis-jenis order. Kemudian kita ada jenis validity. Validity ni apa? Okay, valid ialah order anda tadi. Order yang anda place tadi tu, anda boleh pilih sama ada nak valid untuk day ataupun GTD, good till date. Day bermaksud order anda cuma akan valid pada hari tersebut saja. Kalau anda place hari ini, okay, lepas hari ini pukul 5 tutup market, order anda kalau tak match dia akan expire. So esok anda kena buka, esok tak buka lah, esok Sabtu. So Isnin anda kena place lagi order baru. Itu day, dia akan valid untuk hari itu je. Untuk good till date, anda kalau secara by default saya rasa sistem set 30 hari kot kalau tak silap saya. Bermaksud order anda yang anda place selagi tak match, selagi tak ada unit yang boleh match dengan order anda, dia akan stay valid, dia takkan expire sampailah tarikh yang anda tetapkan. Anda boleh set lah nak seminggu ke, 2 minggu ke, beberapa hari ke, anda boleh set. Sampai tarikh tu, kalau tak match lagi, baru order tadi akan expire. Tapi kalau anda set katakan sebulan, tapi seminggu dah boleh match, so dia akan match right away. Itu good till date. Kemudian kita ada bought lot. Okay, bought lot ni common lah. Kita nak beli saham, Bursa Malaysia tetapkan satu lot paling kurang 100 unit. So harga saham, kalau kata harga saham tu RM1, satu unit, so satu lot 100 unit, anda perlu payment yang anda perlu bayar ialah RM100. Itu untuk normal punya lot. Satu lot 100 unit, 2 lot 200, 3 lot 300. Tapi kalau ada unit yang kurang daripada 100, dia dipanggil special lot ataupun odd lot. Ini biasanya dia disebabkan oleh syarikat bagi tambahan unit. Contoh ada corporate action, syarikat bagi tambahan unit, katakan dia bagi 80 unit. So dah jadi kurang daripada 100, itu dipanggil odd lots atau special lots. Kemudian kita kena faham settlement cycle. Settlement cycle ni adalah order yang anda place, kalau dah match, okay, anda place satu buy order, anda nak beli. Kemudian dalam hari itu dah match. Bila baru complete the whole transaction ni? Dia akan complete selepas 2 hari bekerja. T+2. Contoh anda place hari ni, hari Jumaat, tengok-tengok dah match. Okay? So, bila akan complete? Isnin depan, T+1, Selasa depan, T+2. Selasa baru complete. Itu maksud settlement cycle. Jual pun sama. Akan mengambil masa 2 hari untuk complete transaction anda. Itu adalah settlement cycle. Dan last kali kita nak tengok kepada tick size. Okay, tick size ni ramai yang tak tahu sebab ramai yang tanya saya. Dia sebenarnya terbagi kepada 4. Below RM1, ni harga saham, price range, harga saham. Below RM1, RM1 ke RM9.99, RM10 ke RM99.98, kemudian RM100 dan ke atas. Setiap range ni, dia punya tick size berbeza. Untuk kategori pertama yang bawah RM1, dia punya tick size ialah setengah sen, 0.5 sen, setengah sen. Kalau anda tengok pergerakan harga dia, katakan daripada RM1, dia nak naik satu tick,
dia akan naik jadi 1.005 sebab setengah sen kan. Kalau 10 sen 1.10. Kalau 1 sen dia jadi 1.01. Itu 1 sen. Tapi kalau setengah sen dia akan jadi 1.005 dulu. Dia naik 1.005 baru dia naik 1.01. Dia akan naik setengah sen. Itu tick size. Jadi jangan contoh macam ni. Okey, untuk yang RM1 ke RM9 ni dia akan naik 1 sen. So kita tunjuk jatuh pula. Katakan harga RM9.99 ni dia jatuh. Dia akan jatuh berapa dulu? 9.98, 9.97, 9.96. Tu dia akan turun 1 sen. 2 sen, sebab tu anda nampak ni 98. Sebab kalau dia turun dia akan jadi 99.96, 99.94, 92, 90. Tu pergerakan tick size. Jadi kadang-kadang jangan terkejut, kenapa saya place order tiba-tiba dia place dekat 1.005 ni, jangan terkejut sebab tu adalah tick size dia. Dan untuk saham yang paling besar RM100 ke atas, tick size dia adalah 10 sen. So dia akan naik 110 sen, 120 sen, 130 sen, jatuh pun sama. Itu tick size. Alright, sudah settle cara beli, cara jual. Kita nak tahu juga apa yang charge yang kita kena bayar kalau nak beli dengan jual ni. So ada 3 basically. Yang ni ialah kalau anda nak buka akaun CDS, biasa RM10. Tapi saya tengok sekarang ramai rata-rata remiser, ramai broker yang dah absorb RM10 ni. Boleh buka secara free, so you can take advantage of that. Account opening untuk CDS RM10. Tapi untuk beli dan jual ada 3. Brokerage atau setengah broker dia guna processing fee, brokerage fee atau processing fee, stamp duty dengan clearing fee. Brokerage ni katakan 0.05% ataupun minimum RM8.80. Bermaksud kalau jumlah investment amount anda bila dikirakan dengan 0.05%, nilai dia lebih tinggi daripada RM8.80, so dia akan charge nilai tu. Dia akan charge based on 0.05. Katakan kalau anda beli sikit, anda beli lot kecil, anda beli investment amount yang kecil, bila dikirakan 0.05% tak cukup pun RM8.80, so anda kena bayar minimum RM8.80. Itu maksud dia brokerage fee. So adalah brokerage yang RM8.80, ada yang RM8, so anda boleh pilih broker yang mana-mana bersesuaian. Tapi stamp duty dengan clearing fee ni sama across semua broker. Stamp duty setiap kontrak bernilai RM1,000, stamp duty adalah RM1. Kalau anda punya kontrak tu belian atau jualan tu katakan RM1,500, berapa stamp duty? RM2. Sebab apa? Sebab dia dah masuk nilai RM1,000 yang kedua. 500 tu dah kira nilai contract value 1,000 yang kedua, so dia akan charge RM2. So kalau tak lebih 1,000, stamp duty is RM1. Clearing fee 0.03%. Straightforward. Macam saya cakap tadi, anda boleh, kalau anda nak terlalu particular dalam ada broker yang RM8.8, ada broker yang RM8, baik saya go for RM8, jimat 80 sen. Kalau anda terlalu nak particular 80 sen pun nak berkira tu, by all means go ahead. Tapi nasihat saya pada pelabur-pelabur baru, saya nasihatkan anda pilih broker yang mana platform dia anda paling suka, paling user friendly dia paling sesuai dengan anda. User experience platform tu paling sesuai dengan anda. Anda suka platform macam ni. Sebab saya rasa senang bila guna, orang lain pula mungkin rasa susah, orang lain rasa broker lain pula yang senang. Itu satu. Lagi satu mungkin dari segi perkhidmatan remiser tu. Remiser ni bagus. Bila saya buka akaun dengan dia, dia sangat attentive, sangat membantu, sangat feedback dia okey. Setengah pula yang memang buka akaun senyap, tak hilang ke mana tak tahu, tak pernah dengar cerita, tak pernah dengar khabar pun. Pilih ikut kesesuaian anda. Anda boleh try, saya rasa setiap orang mesti ada pengalaman mencuba platform-platform yang berbeza, broker-broker yang berbeza untuk cari kesesuaian tu. Alright. Ini adalah charge-charge yang akan dikenakan. Kemudian dari segi tips-tips kepada
pelabur baru, ini panjang sikit, bear with me. Tips untuk melabur. Macam saya terangkan tadi, pelaburan is a journey. Dan along the journey, anda perlu ada effort untuk mengurus pelaburan anda. Dan apa pengurusan yang paling penting pada saya, kita tak boleh, bukan tak boleh, kita tak digalakkan untuk first nak target return yang tinggi-tinggi dulu, baru tengok risiko. Tak, pada saya, kalau ikut approach saya, terbalik. Kita jaga risiko dulu dan baru kita tengok return. Dalam pengalaman saya, ada seorang mentor saya lah, trainer saya dulu masa saya awal-awal mula berkejaya dalam industri dulu, yang dia pernah cakap kat saya satu perkara. Dalam menguruskan pelaburan ni, we manage the risk and let we manage the downside and let the upside fly. Maksudnya downside, potensi kejatuhan tu yang kita kawal dulu. Berapa upside, berapa potensi kenaikan, berapa nak bagi, berapa nak dapat, itu terpulang kepada rezeki kita. Tapi yang penting kita kawal kejatuhan ini dulu. Jangan bagi dia jatuh banyak. Itu apa yang saya dapat awal-awal masa saya masuk industri dan yang saya ingat sampai sekarang. So that's the approach. First, kita kena kawal pengurusan risiko dulu. Seperti yang anda tahu, dalam pelaburan ada terbahagi kepada dua jenis analisis. Anda boleh tengok dari segi fundamental, anda boleh tengok dari segi technical. Kedua-dua ni ada elemen pengurusan risiko dia sendiri, dan pada saya tak memilih untuk nak guna technical je ataupun nak guna fundamental je. Tak. Pada saya akan guna the best of both worlds. Saya guna dua-dua. Mana yang fundamental okey, kita ambil. Mana technical okey, kita ambil. Dua-dua kita ambil. So daripada ni saya nak pecahkan. Fundamental kita boleh tengok dari segi cara pemilihan saham. Kita buat elemen diversification, kepelbagaian, pecahan, macam kita tengok elemen perlindungan dalam risiko tadi kan. So kena ada kepelbagaian, dan kemudian kita boleh dollar cost averaging, kita puratakan cost. Kemudian dari segi teknikal, kita boleh jaga dari segi sebelum dan selepas kita trade. Sebelum pun ada cara untuk mengurus risiko, dan selepas pun ada cara dia. But it goes back to risk reward ratio, probability game. Ingat, so probability kita nak ratio reward lebih besar daripada ratio risiko. Kita tak nak terbalik. Kita tak nak risiko besar, reward sikit dah. Tak nak. Kita nak dapat potensi untuk reward tu lebih tinggi. And we manage the downside. Kita jaga potensi kejatuhan, kita jaga risiko. So untuk fundamental, bagaimana tentukan apa nak dibeli? So anda tengok perbezaan. Adakah anda golongan orang yang membeli dengan mendengar rumus, dengan mendengar berita, dengar khabar jiran ke, dengar khabar member ke, cakap, oh syarikat ni boleh beli ni, nanti akan keluar berita menarik, cepat beli sekarang. Ataupun ada siapa-siapa cakap kena, oh hari ni saya nampak berita ni, saya nampak berita syarikat ni dapat projek besar, kena beli cepat. Kalau anda golongan ni, kena berjaga-jaga. Okay? Sebab anda digalakkan untuk menjadi golongan yang kedua, iaitu orang yang membuat due diligence, orang yang membuat analisis. Which category that you fall in, tu tepuk dada, tanya iman. Okay? Tengok. Adakah selama ni anda ikut cara ni, atau anda memang akan buat due diligence, anda akan buat analisis. Itu dari segi fundamental. Tips yang kedua untuk pelabur baru ialah macam saya cakapkan tadi, bila menganalisis saham, awal-awal saya terangkan tadi tu, bila ada pemilik perniagaan approach anda tu, ini adalah soalan-soalan yang anda perlu think, perlu fikir, perlu tanya. Apakah perniagaan yang syarikat usahakan? Siapakah barisan pengurusan dia? Barisan pengurusan tu ada pengalaman yang related tak? Ada pengalaman yang relevan tak untuk perniagaan yang dia run? Kemudian bagaimana prestasi syarikat yang lepas? Is the performance doing okay? Adakah consistently dapat maintain kewangan atau prestasi kepulangan yang decent, yang okay? Atau apakah prospek yang syarikat miliki? Ini untuk tengok masa depan. Kalau syarikat is doing okay, but in future
adakah dia akan terus okey ataupun dia dah ada mungkin ada competition baru yang masuk yang mampu compete dengan dia, in the end dia terkeluar daripada game. Ada tak prospek negatif macam tu? Dan kalau saya nak labur, what is the price tag? Apakah tanda harga yang berbaloi? Apakah tanda harga yang sesuai untuk bayar? Adakah harga sekarang ni harga yang dah tinggi, dah mahal, dah terlalu overvalued, ataupun adakah harga yang sekarang ni harga murah, ada promotion orang kata. So ni adalah soalan-soalan yang anda kena tanya. Kemudian ciri-ciri dari segi kepelbagaian pula, diversification, untuk cater dalam setiap situasi pasaran, dalam apa-apa situasi pasaran. Untuk pengetahuan anda, dalam setiap insiden, dalam setiap event in the market, in the economy, akan ada pemenang, akan ada loser. Akan ada orang yang kalah, akan ada orang yang menang. Akan ada sektor yang akan did very well, akan ada sektor yang did very bad. Tak kira, dalam setiap situasi pasaran mesti ada benda macam ni. Akan ada winner and loser. Tapi kalau kita ada elemen kepelbagaian, macam saya cakap, kita dua-dua pun dapat. Yang winner pun kita dapat, yang loser pun kita dapat. So in the end, kita punya performance pelaburan kita akan balance balik, akan tak jatuh seteruk macam kita invest semua dalam tu. Okey. Ini adalah contoh-contoh pergerakan yang saya nak tunjuk kalau anda buat kepelbagaian mengikut sektor. Dalam time frame yang sama, anda boleh tengok healthcare dengan financial, dia trend differently. Healthcare naik, financial jatuh. Kalau anda boleh teka, ni masa COVID hari itu lah, healthcare punya stock naik dengan mendadak. Sebab apa? Sebab dia adalah winner dalam pandemik COVID-19. Tapi yang loser apa? Financial. Sebab apa? Sebab interest rate jatuh, saham-saham bank punya perolehan terpaksa direndahkan, terpaksa menguncup menjadi lebih sedikit. So eventually the price, harga saham pun akan menurun. Ada lagi teknologi. Ini adalah selepas hit the peak. Okay, lepas hit the peak ni healthcare jatuh balik. Tapi kita tengok winner yang lain, teknologi pula mula naik semula, continue untuk trend upwards. Ini adalah perbezaan dari segi pergerakan, perbezaan dari segi prestasi sektor. So macam mana nak buat? Okay, anda boleh ada dua kaedah. Anda boleh pilih menggunakan kaedah bottom up ataupun satu lagi top down. Top down saya tak tunjuk. Contoh bottom up dengan top down ni ialah anda kaji tiga perkara: syarikat, sektor, keadaan ekonomi. Kaedah ni ialah anda kaji dengan kaji syarikat dulu. Anda bermula dengan kaji syarikat dulu. Anda dah tahu macam-macam syarikat, anda dah faham syarikat. Contoh anda dah kaji 100 syarikat, contoh. Anda dah tahu dah kiri kanan atas bawah luar dalam syarikat ni macam mana, anda tahu 100 ni. So bila datang satu event dalam market yang akan memberi benefit kepada sesebuah sektor ni, anda dah boleh automatically dalam fikiran anda dah tahu, okey, syarikat ni likely akan benefit, syarikat ni likely akan benefit. So kita support pula dengan keadaan ekonomi yang keadaan ekonomi yang macam mana yang akan support sektor ni, yang akan support syarikat ni. Ini adalah ciri bottom up. Kalau top down pula dia terbalik. Kita tengok keadaan ekonomi dulu. Keadaan ekonomi yang macam mana akan bagi benefit kepada sektor yang macam mana, dan dalam sektor ni syarikat mana yang paling likely untuk benefit. Itu top down, terbalik. Ini anda boleh kaji lagi kaedah top down dengan bottom up ni untuk faham lebih mendalam lah. Itu dari segi fundamental. Okay, kemudian kita nak tengok technical pula. Dia pun ada pengurusan risiko dia sendiri. Antaranya kena pasti trend, kena pasti the support and resistance. Cari support resistance. Jangan kalau dah paling tinggi dah all time high dah dekat resistance yang paling latest pun dia dah lepas dah. Jadi kena jaga-jaga, jangan kejar harga. Dan tiga, tumpu kepada saham yang dia punya risk reward ratio baik. Macam saya kata, kalau dah naik tinggi tu jangan, sebab likely untuk dijatuh tu ada. Potensi untuk dia continue naik lagi tinggi dah semakin tipis, dah semakin berkurang. So kena berjaga-jaga. Kita nak cari saham yang dah mungkin dah ada pullback, dah
dia overall dia naik tapi dia ada jatuh sikit, kita boleh take advantage untuk membeli pada masa tu. Contoh, sebab masa itulah nisbah risk and reward ratio tu sangat menyebelahi reward, risk dia sikit je. Contoh macam ni, pantau para sokongan support area, dia dah sampai support area, kita tengok, kita pantau. Kalau dia continue untuk jatuh, means momentum harga tu sangat lemah dan sangat momentum ke atas sangat lemah. Dia lebih tolakan dia lebih kepada pergerakan untuk continue jatuh sebab orang mula untuk menjual. Kemudian pantau trend, okey, tengok trend. Sebelum ni dia dalam uptrend, dia dalam kenaikan, tapi bila dia dah break the trend, dia dah break trend tersebut, bermaksud chances untuk dia jatuh, momentum untuk dia jatuh ataupun penjual-penjual dalam pasaran ni mendominasi market. Lebih banyak penjual daripada pembeli. Sebab tu harga continue untuk jatuh. Kita kena tengok, kita kena kaitkan balik dengan fundamental tadi. Kita tengok adakah disebabkan masalah dalam sektor, adakah disebabkan masalah dalam ekonomi, adakah disebabkan oleh masalah unsystematic dalam syarikat itu sendiri. Kena kaitkan balik, bukan sekadar tengok pergerakan harga, kita nak teka ke mana. Kita kena ada satu due diligence, kena ada analisis yang lebih menyeluruh. Ini adalah segi teknikal. Oh, okey. Okay. Kita dah sampai agenda terakhir. So kita dah tengok dari awal apa itu saham, macam mana nak beli, apa lagi kita tengok, charge yang terlibat, jenis akaun yang ada, saham apa yang ada dalam Bursa Malaysia, nak beli jual ni macam mana, tips untuk berlabur macam mana kita dah tengok. So selain daripada saham, sebenarnya dalam Bursa Malaysia terdapat juga instrumen-instrumen yang lain yang anda boleh labur. Common share ni saham biasalah, okay. Anda boleh kenal pasti common share ni dengan kod yang tersendiri. Kemudian ada preferred share, kemudian ada ETF. Kalau anda nak invest dalam pasaran US, pasaran China, saham-saham dividend, ada ETF yang available dalam Bursa Malaysia. Anda boleh kenal pasti dengan kod EA 0828 EA. Ataupun ada bond, ada exchange traded bond securities. Yang ni pun macam saya terangkan tadi, anda boleh ada pecahan mengikut asset class. Saham pun boleh, kemudian kena ada sikit dalam bond. Bond TBS 0400 GA. Kemudian kita ada warrant. Warrant ni terbagi kepada dua, ada company warrant dengan ada third party yang issue warrant untuk syarikat tersebut. So anda boleh kenal pasti dengan satu WA, satu C. Kemudian ada derivatif yang lain lah, contoh macam saham FCPO, kelapa sawit. Itu adalah dalam kategori derivatives. So yes, itu adalah slide terakhir pengakhiran kepada perkongsian saya ini. So saya harap anda nampak kenapa saya susun in fact PNB yang susun, ASMB yang susun sebenarnya topik-topik mengikut urutan yang macam tu, sebab sebagai pelabur baru itu adalah essentially yang anda knowledge yang anda perlu tahu in sequence, so that dari awal lagi, dari permulaan lagi, pelaburan anda dah terurus, dah very systematic, dah sangat berada dalam landasan yang betul lah saya katakan. So that anda tak invest membuta tuli, anda tak suka-suka nak invest dengan tiba-tiba tak ikut plan, tak ikut strategi, tak kaji risiko. Ada kepentingan dalam urutan tu dan hopefully anda semua boleh ikut, anda boleh faham pengisian ni. Kalau tak faham, boleh tulis soalan anda dekat ruangan chat. Hopefully nanti Tuan Iskandar boleh address dalam sesi Q&A. InsyaAllah saya akan tolong jawab satu persatu lah. Okey, Tuan Iskandar, sekian perkongsian saya. Saya kembalikan kepada Tuan Iskandar. Okey, terima kasih Encik Syazni.
Dahsyat, sungguh teknikal penerang pembentangan hari ni. Saya pun tengok, wow, terasa betul ilmu tak cukup lagi nak melabur di pelaburan saham ni. Alright. Okey, kita ada berapa soalan saya tengok ada 3 soalan setakat ni. Encik Syazni. Encik Syazni ready? Jadi Soalan boleh tahan ni. Okey, nombor 1. Okey, soalan pertama dari Encik Zainuddin Rohim. Maaf bertanya, boleh tuan suggest untuk buka account trade yang selamat dan boleh dipercayai? sebenarnya semua yang diluluskan dengan Bursa Malaysia ni semua boleh dipercayai. Okey, Semua selamat. Tapi itulah kalau nak membezakan tu macam saya kata dia terpulang kepada pemilihan anda sendiri mengikut adakah anda selesa menggunakan platform yang berbeza-beza. Sebab dalam broker-broker institusi yang ada dekat Malaysia, ada setengah yang menggunakan platform berbeza. Ada setengah yang menggunakan user interface tu dia design sendiri, dia buat sendiri. Dia bukan macam yang rata-rata, contoh macam M+, UOB Kay Hian, apa lagi Maybank, dia menggunakan platform yang lebih kurang sama. Ada setengah macam Rakuten, lagi macam FSM1, dia design platform dia sendiri. Jadi ikut keselesaan masing-masing, anda selesa user interface yang macam mana. Itu dari segi penggunaan. Ada yang contoh macam M+, ada apps, Rakuten pun ada apps, FSM1 ada apps, ada beberapa yang ada apps. Kemudian kita pergi kepada servis yang anda selesa. Kalau anda appreciate servis remiser yang broker A, walaupun broker tu charge dia mungkin tinggi sedikit, tapi disebabkan nilai tambah yang anda dapat tu lebih, itu mengikut keselesaan anda, mengikut preference anda sendiri. Itu yang saya boleh kata. Okey, alright, Encik Zainuddin, saya harap okey. Tu penerangan daripada Encik Syazni tadi. Okey, soalan seterusnya dari Rahmat Aizril. Tuan Syazni nak bertanya, berapa modal yang sesuai untuk start melabur saham di Bursa Malaysia dengan mengambil kira fee yang dikenakan dengan kadar kenaikan saham? Jelas tak soalan ni? Jelas. Okay, ini soalan yang ramai suka tanya. Okey. Tapi saya cari satu slide. So saya pun ada sediakan slide yang berkaitan. Nak kongsi slide, teruskan share ya. Terus. Ini slide saya sendiri. Okay. Tapi tak apa, tak saya buka tak apa. Boleh teruskan share, tak apa. Kalau itu memudahkan. Okey. Okey. Selalu soalan macam tu, saya suka nak tunjuk slide ni. Okey. Saya bagi satu contoh, kalau anda mulakan dengan 1,000, berapa anda boleh beli? Dia bergantung kepada harga saham dengan berapa kuantiti yang anda beli. Okey. Contoh, ni saya buat 4 perbandingan, harga saham yang bawah RM1, RM1 lebih, RM4, RM3 lebih kurang range tu, kemudian range yang double digit, RM10 ke atas. Kalau harga saham kecil tapi anda beli kuantiti sedikit, yes, memang anda bayar sikit, 60 lebih je, tapi anda tengok lepas ambil kira fee, perbezaan antara investment amount yang anda labur dengan harga yang anda masuk beza 17%. Maksudnya harga saham tu perlu naik 17.7% baru break even, baru anda tak nampak merah dalam akaun anda. Tu belum profit lagi, baru break even. Anda perlu naik, harga saham tu perlu naik lebih daripada tu baru anda nampak akaun anda hijau. Jadi untuk harga saham yang kecil, anda perlu lebihkan unit, banyakkan unit untuk kurangkan gap antara investment amount dengan harga anda beli. Sama macam kalau kita tengok ekstrim yang lagi satu, anda beli harga saham yang RM12
tapi kuantiti sikit je, satu lot je, perbezaan antara jumlah yang anda bayar dengan harga saham selepas ambil kira fee, perbezaan tu cuma 0.6%, 0.96%. Susah tak satu saham nak naik 0.96? Mungkin dalam sehari tu dah boleh break even, lagi cepat anda profit. So bergantung kepada harga saham tu. Kalau anda nak beli saham kecil, cuba banyakkan kuantiti. Kalau saham besar, it's okay. So katakan saya ambil contoh yang RM4 lebih ni. Take into account fee lebih kurang dalam 400. Kalau yang harga RM3 tu dah dalam 300 lebih. So dengan modal 1,000, kalau katakan dengan range harga saham macam ni, mungkin anda boleh ada 3 saham atau 4. Itu optimum. Jadi tak ada istilah kata kalau pelaburan kalau nak labur nilai kecil katakan 1,000 ni tak boleh masuk, maksudnya tak boleh laburan saham lah. Tak macam tu. Anda kena tengok harga saham, kuantiti anda beli dan factor in, masukkan elemen fees tadi tu untuk tengok perbezaan tu adakah berbaloi untuk anda proceed beli. Alright, Cik Rahmat Azril, harapnya jelas penjelasan dari Tuan Syazni tadi. Alright, okey, banyak lagi soalan ni macam panjang pula dalam saya punya phone ni. Okey, from Nazim, daripada Nazim. Okey, Cik Nazim bertanya, Tuan, apa perbezaan pelaburan RPS ataupun RPSI, private mandate dengan private placement? Berkait ni. Ni dia. Perbezaan pelaburan RPS, RPSI, private mandate, private placement. Pertama tadi apa? RPS. RPS, sebab tu dia ada slash RPSI. Saya pun tak pasti ni apa. PRS kot. PRS ke? Agaknya tak. Mungkin Tuan Syazli jawab ikut apa yang rasa-rasa yang faham. RPS. Saya tahu RPS ni dekat Ipoh saya tahulah, Raja Perempuan School. Saya pun tak tahu RPS. Tapi tak apalah, yang mungkin tak apalah, mungkin letak private mandate dengan private placement tu. Cuba tak. Saya rasa dia dimasukkan PRS. Saya rasa. Mungkin kalau Nazin ada dalam chat ni boleh tulis. Oh, dia tulis ni dia jawab reading. Oh. Panjang ni sebenarnya kalau nak panjang Okey, ringkaskan dalam 20. RPS dia adalah biasanya dia terlibat dengan bila syarikat dia nak buat corporate exercise, dia akan bagi pemegang saham macam privilege untuk sertai aktiviti corporate yang dia buat. Jadi dia akan bagikan yang macam tu preference share, dia akan bagi untuk private placement berlainan. Private placement ni dia syarikat perlukan dana tambahan. Syarikat perlu capital yang lebih untuk dia buat untuk tujuan apa pula, untuk dia kembangkan syarikat, untuk dia bayar loan, untuk dia buat kembangkan operasi ke. Dia perlukan dana tambahan, jadi dia buat private placement untuk pelabur subscribe, untuk pelabur beli, untuk pelabur invest, beli sebahagian daripada pemegang saham dia, jadi dia dapat dana tambahan tu untuk sebarang tujuan. Itu adalah private placement. Dia adalah satu ialah apa yang anda boleh dapat daripada sebuah corporate exercise, tapi private placement tu itself ialah corporate exercise. Dia berbeza. Alright, okey. Itu apa jawapan yang panjang yang kita ringkaskan ya. Bolehlah saya harap apa yang bertanya tu tadi okey daripada Nazim saya harap okey Nazim okey dengan jawapan ni. Right? Okey, tapi lagi clear mungkin kita kena inilah sesi lain kali lah ya. Cik Syazni. Ya. Okey. Ni lagi soalan. Wih, hebat ni memang ramai minat ni. Ni. Daripada Zul saya ingin bertanya apa perlu dilakukan jika company yang kita labur tidak tersenarai dalam bursa lagi? Tidak tersenarai bursa lagi. Apa nak buat? Itu kena biasa syarikat akan notify pelabur tentang macam mana resolusi kepada pemegang saham kita. Itu kena berbalik kepada kena tengok balik kepada remizer anda lah, minta turun remizer anda macam mana nak uruskan pegangan anda yang dalam syarikat tu. Alright. Okey, Hafizuddin bertanya, nak tanya, patut invest ke trading?
Waktu invest ke trade? Menarik. Okey, soalan ni pun banyak tanya. Sebenarnya macam saya selalu terangkan, kita berbalik kepada kita punya objektif, itu satu. Kita nak capai objektif dengan cara yang macam mana. Sebab dua-dua ni invest, orang fikir invest ni lebih kepada long term. Dia kaji syarikat, dia invest, dan long term syarikat tu dapat manfaat daripada potensi prospek yang dia ada, harga berkembang. Trading ni dia solely trading mengikut technical untuk tengok dalam short term ni adakah ada potensi untuk harga naik, dia beli pada support, dia jual pada harga resistant, and then dia take profit daripada trade tersebut. Pada saya, kita tak perlu memilih antara dua-dua, sebab dua-dua ni game dia berbeza, cara permainan dia berbeza. Kita tak boleh kata fundamental ni investing tak okey, trading lagi okey, ataupun trading tak okey, fundamental lagi okey. Tak, dia cara permainan dia berbeza. Kalau mengikut kaedah saya, approach saya guna dua-dua, mengikut kesesuaian. Kalau yang lebih bersifat trend, lebih bersifat short term, kita guna trade, kita guna yang lebih bersifat short term. Tapi kalau kita lebih suka daripada due diligence yang kita buat, kita nampak keyakinan untuk sektor tu berkembang lebih besar dalam long term, and then continuously syarikat boleh kekal dalam bisnes, kekal kompetitif dalam industri, dalam sektor dia, yes, kita boleh pegang. Sebab eventually harga saham dia akan trend mengikut perolehan syarikat. Kalau perolehan syarikat konsisten meningkat, kita akan nampak harga saham dia pun akan mengikut, dia akan turun, dia akan follow through. So yang lebih bersifat long term, kita go for invest. Kita tak sepatutnya memilih A atau B. Kita sepatutnya pilih the best of both worlds. Ikut kesesuaian, ikut objektif kita dalam melabur. Alright, itu dia jawapan yang cukup komprehensif. Dalam masa singkat. Memang ramai suka tanya soalan ni, tapi itulah saya nak nampakkan sebenarnya dua-dua tu berbeza dari segi mekanisme, cara tu berbeza, bukan pilih A atau B. Sebab bila cerita pasal pelaburan ni, sebenarnya saya nak kongsi sikit. Semalam saya kebetulan tengok dekat Netflix cerita The Polka King. Okay. Betul pasal Jan Lewandowski, bukan Robert Lewandowski yang main bola tu, ni Jan Lewandowski. Dia scammer. Dia scammer dekat Amerika tu. Dia buat Ponzi scheme, dia buat promissory note. Lepas tu saya tengok kelakar lah pasal orang semua dia tak tahu apa-apa pasal pelaburan ni. Dia sedap je letak invest pasal dia janjikan 12% interest. Percent return kan, dia sedap berjanjikan kan. Memang kelakar bila tak tahu kan. Jadi bila ada sesi macam ni, macam Cik Chesney kongsi, orang lain berkongsi, kita semua para pelabur semua lebih mengetahui lah sebelum kita buat keputusan dalam pelaburan kan. Memang banyak sekarang scam-scam ni kat Malaysia pun. Itu sebab bila saya cerita sebenarnya dia dark comedy, memang kelakar lah juga. Tapi sebenarnya betul lah, memang sesuai dia tengok ni. Bila tak tahu, itu jadinya. Kan? Paling penting bila kita lengkapkan diri kita dengan pengetahuan ya. Betul. Selamat. Okey. Akhir sekali ya. Okey, ni conclusion Encik Syazli sebagai penutup dan juga kita kata mungkinlah kata-kata konklusi. Rumusan daripada rumusan. Okay, sebagai mengakhiri sesi ni. Okey, kita ada juga mohon pandangan Encik Syazli. Okey, sebagai pengakhiri conclusion tu, lepas tu nak mohon pandangan Encik Syazli. Mana hala tuju indeks KLCI? Okey, memandangkan indeks kita masih pada paras yang sama 10 tahun lepas. Dan adakah saham di Bursa Malaysia ni masih ada daya tarikan pada masa hadapan? Boleh je tak? Keseluruhan saham Bursa Malaysia masih ada daya tarikan yang soalan kedua tadi. Yalah, kalau bahasa kampungnya masih atraktif. Itu dia. Okey. Dah. Saya nak address yang soalan kedua dulu, saya suka soalan tu. Okey. Untuk pengetahuan tuan, ada setengah pelabur yang dia hanya melabur dalam pasaran Malaysia sahaja, tapi prestasi pelaburan dia boleh menandingi return untuk S&P 500, return untuk pasaran US, pasaran China. Ada potensi tu. Jadi kalau tak ada istilah kata saham Malaysia ni saham yang
bosan, saham yang tak menarik. Tak, sebenarnya saham Malaysia pun ada yang berpotensi, saham Malaysia pun berkemampuan untuk bertanding dengan pasaran-pasaran serantau atau pasaran-pasaran yang lain. Ia bergantung kepada sejauh mana anda faham tentang perniagaan syarikat tersebut, sejauh mana anda faham tentang kedudukan syarikat tersebut dalam ekonomi Malaysia. Sebab kalau kita nak bandingkan, kita sebagai orang Malaysia, kita lagi faham pasaran Malaysia ke kita lagi faham pasaran luar? Kita sebagai orang Malaysia mesti kita lagi faham pasaran Malaysia. Sebenarnya itu adalah kelebihan yang boleh saya kata kelebihan yang paling mutlak yang kita boleh ada kalau kita nak labur dalam pasaran Malaysia. Panggil satu orang putih, orang Masaleh untuk tengok pasaran Malaysia, dia kena kaji dulu. Dia kena perlukan masa untuk kaji pasaran dulu, kaji regulation dalam Malaysia, undang-undang dalam Malaysia, budaya dalam Malaysia, baru dia boleh kaji potensi syarikat. Sedangkan kita orang Malaysia sendiri, kita sepatutnya lebih faham tentang pasaran Malaysia. Itu untuk address soalan nombor 2. Soalan nombor 1, ke mana hala tuju KLCI? To be honest, tanya saya pun tak tahu. Tak ada orang tahu. Tapi saya nak kata, KLCI, yes, dia adalah 30 syarikat terbesar dalam Malaysia. Tapi soalan saya pada anda, adakah anda rasa 30 syarikat ni betul-betul represent, betul-betul mewakili ekonomi, mewakili pasaran Malaysia tu dengan menyeluruh? Pada saya tak. Sebab kalau anda tengok komposisi dalam KLCI masih berat kepada perbankan, masih berat kepada financial banking punya stock. Tapi ekonomi Malaysia, kita tengok dalam GDP yang data GDP yang ada, servis mewakili sebahagian besar daripada GDP Malaysia dan kebanyakannya masih disumbang oleh sektor-sektor seperti ekspor, seperti teknologi, antaranya lah, among others. So kita tak boleh kata KLCI itu ialah Malaysia. Tak. Dia 30 pasaran terbesar, tapi adakah dia mewakili ke semua secara keseluruhan? Tak. Jadi ada potensi-potensi yang hidden, ada potensi yang tak wujud dalam KLCI, tapi sebenarnya dia mampu mendorong pasaran Malaysia, mendorong ekonomi Malaysia kepada paras yang lebih tinggi. Itu jawapan yang paling straightforward. Lagi satu ialah yes, kita tahu ekonomi baru lepas berhadapan dengan pandemik. Jadi kalau ikut kebiasaan apa yang kerajaan akan buat untuk kembangkan ekonomi balik, perlu ada sequence dia, seperti infrastruktur perlu bergerak dahulu, perlu ada projek-projek untuk menggerakkan ekonomi dahulu, baru ada rantaian-rantaian industri akan bergerak, baru masa tu property akan ada dapat demand sebab orang mula nak berniaga, orang mula mencari premis. Ada sequence-sequence dia. Tapi overall pada saya sekarang is still dalam fasa recovery, dah penghujung recovery. It's about time untuk pasaran Malaysia dapat momentum untuk expansion balik, untuk kembangkan balik, and then insya-Allah dapat capai paras yang lebih tinggi dalam masa akan datang. Alright, ada lagi rumusan yang Cik Syazmin nak tambah ke? Kita macam nak rumuskan, nak buat conclusion kepada perbatangan hari ini. Boleh. Saya harap macam semua faham dalam pelaburan, dia bukan berbentuk meneka. Okay, kita seharusnya faham bukan sahaja risiko apa yang kita labur, tapi risiko kita sendiri. Adakah kita faham dengan instrumen tersebut? Adakah kita familiar dengan sesebuah instrumen tersebut? Kalau tak, itu adalah pengurusan risiko yang kita perlu settle dulu sebelum kita invest dalam instrumen-instrumen, sebab instrumen pun ada risiko dia. So bila mengukur risiko, ada banyak elemen. Salah satu elemen yang saya baru jawab soalan tadi tu ialah kita perlu faham apa yang kita labur. Kita nak invest dalam Malaysia, kita perlu faham pasaran Malaysia. Kita nak invest dalam saham, kita perlu faham macam mana mekanisme saham tu berfungsi, mekanisme saham tu bergerak. Kita nak invest dalam ASB, kita perlu tahu apa ASB buat, macam mana rangka strategi pelaburan ASB tu. Tak boleh kata macam nak compare ASB dengan saham teknologi. Tak, dia bukan comparison yang betul. Anda perlu faham and then invest ikut kefahaman anda. Itu pengurusan risiko. Kemudian baru ASB pun ada risiko dia, saham pun ada risiko dia, unit trust pun ada risiko dia, macam-macam.
in the end of the day, dia adalah satu effort yang anda perlu keluarkan untuk menguruskan pelaburan anda, dan insya-Allah kalau anda dapat kekal konsisten dengan berterusan, dapat achieve investment objektif anda, investment financial objektif anda. Okey, terima kasih Cik Sazni. Ini satu rumusan yang baik bagaimana kita lengkapkan diri kita dengan ilmu yang secukupnya. Lepas tu yang penting ialah ini pun pengalaman juga dalam kita buat pelaburan kadang-kadang jatuh. Memang tu sebahagian daripada journey ni, macam Cik Sazni kata journey kan. Perjalanan pelaburan ni. Okey, kami dari SNB mengucapkan terima kasih kepada Cik Sazni dengan ruang atas masa yang diberikan, dan kepada para peserta kami harap banyak yang telah manfaat yang telah diperoleh daripada pembentangan hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Apapun kami di SNB mungkin juga bagi Cik Sazni juga kami mohon maaf andai kata terdapat kekurangan dalam pembentangan hari ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang kurang itu daripada kekurangan kita sebagai manusia biasa. Okey, kita jumpa lagi dalam rancangan yang lain insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.